Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin. Dan pada video kali ini saya ingin membuat ulasan tentang kenyataan seorang profesor bahawa perpaduan negara terancam kerana sekolah vernacular, terutama sekolah vernacular Cina. Jadi kenyataan ini telah dibuat oleh seorang profesor yang berbangsa Cina, tetapi beliau adalah seorang yang terkenal mengkritik kaumnya sendiri. Beliau menyambung bahawa dalam kajian yang dia buat, iaitu melihat kepada perbualan, kenyataan-kenyataan di dalam bahasa Cina, bahawa orang-orang Cina adalah tidak menghormati orang Melayu kerana mereka merasakan orang Melayu ni lemah, orang Melayu ni tidak sebaik daripada seperti orang Cina, dan juga bahasa Melayu ni adalah sesuatu yang tidak penting untuk mereka pelajari. Jadi sentimen sedemikian dikatakan berleluasa di dalam kalangan perbualan orang-orang Cina, dan oleh kerana beliau sendiri adalah seorang Cina, maka sesungguhnya saya sendiri pun tidak akan menyangkal apa yang dikatakan oleh profesor ini, walaupun datanya saya tak tengok lagi, tetapi saya memang tahu sendiri bahawa ada juga di kalangan orang-orang bukan Melayu yang memang tidak menghormati pemimpin seperti Anwar Ibrahim dan jemaah-jemaah menteri di dalam kolom-kolom yang saya baca daripada orang-orang yang bukan Melayu. Saya juga setuju apabila melihat beberapa kenyataan, contohnya Chinese Assembly Hall yang mengkritik Anwar Ibrahim tanpa mereka membuat usul siasat. Contohnya di dalam isu kononnya Anwar mengajak seorang India memeluk agama Islam pada satu ketika itu. Jadi di sini kita lihat bahawa walaupun kenyataan yang dicakapkan oleh seorang profesor ini satu benda yang boleh dikatakan nyata, tetapi adakah perpaduan kita terancam hanya kerana sekolah vernacular? Saya akan mengulas 7 perkara yang mana saya pun tak pernah dengar profesor ini dan juga profesor lain menyentuh tentang masalah perpaduan di negara ini yang telah dilakukan kebanyakan oleh orang Melayu. Contohnya, kita sedia maklum kenyataan Hadi Awang yang menyinggung perasaan orang-orang bukan Melayu, termasuk orang Cina, iaitu bahawa orang-orang bukan Melayu ni tak ada maruah sebab mereka ni tidak mengikut etika pakaian seperti orang Islam. Dan orang-orang bukan Melayu ini juga adalah mereka ini korup dan mudah korup sebab mereka tidak dapat pengajian ketuhanan seperti Islam. Ini disebut oleh Hadi Awang secara terang-terang, bukan dalam katakan perbualan yang seperti dimaksudkan oleh profesor itu. Kemudian kita lihat juga Sanusi yang telah memusnahkan sebuah berhala Hindu dan juga telah menghina agama lain dengan mengatakan ini seorang menteri itu seperti tokong perut buncit dan kepala botak. Jadi ini dibuat oleh seorang Melayu yang faham bahasa Melayu, yang mana mereka menghina kaum, terutamanya kaum Cina. Jadi kita melihat bahawa kenyataan-kenyataan ini mengguris hati kaum-kaum lain, dan kalau kita nak salahkan kaum-kaum tersebut itu menghina ataupun memandang remeh kepada orang Melayu, seperti juga tindakan Rasulullah SAW menegur orang-orang Islam supaya tidak menghina pahlawan-pahlawan kafir yang telah tumbang ataupun telah mati di dalam peperangan. Baginda mengatakan jangan kamu hina mereka sebab nanti keluarga-keluarga mereka
akan terasa dan mereka akan membalas dengan kebencian kepada kita. Jadi itu menunjukkan bahawa kita tidak sepatutnya menghina sesiapa. Kemudian kita lihat juga kenyataan Tun Dr. Mahathir. Apa yang kata Tun Dr. Mahathir? Bahawa orang-orang bukan Melayu ini adalah pendatang. Walhal ramai di antara orang-orang bukan Melayu ini telah lahir di sini. Jadi dia masih lagi menggunakan perkataan atau istilah pendatang. Dan kemudian pernah dikatakan bahawa negara Malaysia adalah negara Melayu, bukannya negara multicultural. Jadi bagaimana perasaan orang bukan Melayu kalau dituduh sedemikian? Mereka bekerja keras di dalam negara ini tanpa banyak bantuan daripada kerajaan. Ada pun mungkin tak banyak macam orang Melayu. Maka mereka berjaya dan mereka dituduh sedemikian. Kemudian kita lihat pula isu Kampung Baru Cina, yang mana dikatakan bahawa ia hendak dinaik taraf ataupun dicadangkan sebagai warisan negara, yang warisan dunia, iaitu tentang bagaimana komunis telah mencabar tanah Melayu. Maka orang-orang Inggeris telah memindahkan orang-orang Cina banyakkannya ke dalam kampung-kampung yang dikatakan kampung baru, supaya bantuan kepada komunis itu secara sukarela atau secara paksa dihentikan. Maka ini adalah satu kejayaan. Tetapi sekumpulan orang Melayu mengatakan bahawa ini adalah bukan warisan negara, tetapi warisan kaum Cina. Dan termasuk juga profesor yang mengkritik vernacular school ataupun sekolah vernacular yang mengatakan demikian juga. Jadi di sini kita lihat pengorbanan orang-orang Cina tidak diiktirafkan oleh orang-orang Malaysia atau orang Melayu. Maka tidakkah ini mengguris perasaan mereka? Kemudian kita lihat isu bak kutih yang telah diangkat oleh kerajaan sebagai makanan warisan. Itu pun dihina. Dikatakan ini dibuat daripada babi, ini warisan Cina bukan warisan negara Malaysia. Maka ini sekali lagi mengguris perasaan, sebab bak kutih tu tak semestinya dibuat daripada daging babi. Ia boleh disediakan secara halal, iaitu dengan ayam ataupun dengan daging lembu, dan dimasak secara halal. Ini sekali lagi menunjukkan siapa yang hina siapa. Kita lihat bahawa satu kaum tu telah menghina kaum Cina. Kita lihat juga di dalam kalau tuan-tuan boleh tengok di dalam buku pengajian Islam, saya meneliti keseluruhan muka surat daripada darjah 1 sampai tingkatan 5. Setiap muka surat di dalam pengajian Islam tidak langsung mengandungi gambar-gambar warisan orang-orang bukan Melayu. Buku-buku ini tidak menunjukkan hasil karya seni, hasil-hasil yang dilakukan oleh orang-orang bukan Melayu yang membantu orang Islam dan juga orang Melayu di negara ini. Maka ini menunjukkan bahawa kita mengasingkan diri kita daripada mengenali kaum lain. Saya juga telah meneliti kutubah-kutubah Jumaat, dan dalam kutubah Jumaat pun tidak ada satu pun kutubah yang saya jumpa bahawa kutubah itu bercakap tentang nilai-nilai agama-agama kaum lain seperti agama Hindu, agama Buddha dan sebagainya, yang mana saya telah membaca buku-buku yang mana menjelaskan penerangan daripada kitab-kitab orang Hindu dan juga orang-orang Cina seperti Buddha, agama Buddha dan sebagainya. Maka saya melihat banyak kesamaan dari sudut nilai. Walaupun mungkin dikatakan akidah tu berbeza, tetapi nilai kemanusiaan, nilai kasih sayang, nilai bantu-membantu, nilai membantu orang miskin, orang susah dan semuanya sama. Jadi kita masih lagi menggunakan pengasingan ini. Jadi semua yang saya sebut ni, saya tak nampak profesor ini membuat apa-apa kenyataan, hanya mengkritik kaum Cina. Kemudian yang paling ketara sekali adalah sekolah agama. Sekolah agama
adalah satu sekolah yang terasing daripada sekolah awam, dan sudah tentunya ia hampir 100% penuh dengan orang Melayu. Walhal sekolah vernacular dikatakan bahawa 20% pelajar-pelajarnya adalah orang-orang Melayu. Maka di sini kita lihat siapa yang asing siapa. Bagi saya, sekolah-sekolah agama ni walaupun baik dari sudut agama, tetapi tidak baik dari sudut nation building. Sebab nation building adalah kita nak kena kenal, mengenal antara satu sama lain. Adalah untuk kita menghormati. Bukan kita kata kita ni Melayu, orang lain semua kena hormat kita sebab negara ni negara Melayu. Macam dikatakan oleh Tun Dr. Mahathir. Tidak ada lagi tanah Melayu, yang hanya ada adalah negara Malaysia. Malaysia adalah negara semenanjung Melayu ataupun semenanjung tanah Melayu ni, dengan Sabah dan Sarawak menjadikan ia negara Malaysia. Siapa-siapa yang dilahirkan di dalam negara yang telah diiktiraf dunia sebagai Malaysia, maka mereka adalah warga negara di kawasan ini ataupun di negara ini. Jadi di situ juga kita boleh ingat insiden-insiden di sekolah. Contohnya insiden ada seorang guru besar kata, pergi balik Cina lah kamu. Bukankah ini menakutkan orang-orang bukan Melayu, dan juga membuatkan orang-orang bukan Melayu membenci orang Melayu oleh tindak tanduk beberapa individu yang dikatakan rasis. Kita juga pernah mendengar tentang isu gelas-gelas yang diasingkan. Yang ini gelas untuk orang Islam, yang ini gelas untuk orang bukan Islam. Kita juga boleh ingat tentang bagaimana orang bukan Melayu dipaksa makan di waktu rehat dalam toilet supaya tidak dilihat oleh orang-orang Melayu. Ini bukan agama Islam. Islam tak pernah suruh pun buat benda macam tu. Islam mengatakan bahawa kamu tahan daripada makan. Jadi cabarannya adalah menahan. Apabila kita melihat dengan secara tidak sengaja orang makan, maka kita ingat puasa kita dan sebagainya. Bukan kita kata, oh, kamu semua kena hormat, jangan makan depan saya. Saya tak pernah suruh, tak pernah marah orang lain makan depan saya. Dia nak makan, makan. Yang pentingnya saya tak makan. Sama juga dengan alkohol. Kalau kawan saya ajak, yang mana mereka semua minum alkohol, saya tak minum. Saya pernah berada di tempat yang orang bukan Melayu minum alkohol, saya tak minum. Dan orang Melayu sendiri minum alkohol, dan saya juga tidak minum. Jadi di sini kita lihat bahawa ada banyak masalah dan insiden-insiden yang berlaku yang membuatkan kita membenci antara satu sama lain. Jadi dari sudut pengasingan sekolah vernacular dan juga pengasingan sekolah-sekolah agama, perkara ini akan meleret sampai waktu yang panjang. Memang saya tidak menafikan apa yang dikatakan kajian profesor demikian. Yang saya tentang adalah insisten ataupun konklusi atau kesimpulannya adalah inilah yang menyebabkan. Tetapi mengikut kajian saya yang sendiri, apabila melihat 20 tahun, 25 tahun berita-berita, kenyataan-kenyataan, peristiwa-peristiwa, saya membuat kesimpulan bahawa negara kita ni tidak bersatu kerana salah semua orang. Kalau dulu saya pula banyak menyalahkan orang Melayu, tapi apabila kerajaan perpaduan ditubuhkan, saya lihat banyak orang bukan Melayu mengkritik pemimpin seperti Anwar, menteri-menteri Melayu dengan cara cukup kasar, cukup tidak beradab. Dan saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh profesor tersebut, bahawa mereka betul menghina orang-orang Melayu. Tetapi inilah bukan satu sebab. Sebab yang lain tu banyak. Orang macam Hadi, orang macam Mahathir, orang macam Sanusi yang tidak pun diberi nasihat oleh ramai orang Melayu, termasuk profesor-profesor Melayu yang juga tidak membuat nasihat sedemikian, dan juga mufti-mufti pun tidak menasihatkan orang-orang ataupun pemimpin Melayu ini berkelakuan sedemikian. Hanya yang mengingatkan
adalah Yang di-Pertuan Agong yang selepas ini, dan juga baru-baru ini Sultan Ibrahim telah mengingatkan jangan mainkan isu perkauman. Tetapi sehari selepas dia buat macam tu, ataupun baginda bercakap sedemikian, bertitah sedemikian, maka orang-orang Melayu belah pembangkang membuat hal yang macam-macam. Jadi begitu sajalah ulasan saya, bahawasanya bukanlah hanya sebab sekolah vernakular tidak fasih berbahasa Melayu. Sebab untuk menghormati seseorang itu, ia adalah nilai kita. Nilai apa yang kita belajar. Kalau kita belajar daripada nilai agama kita masing-masing dengan betul-betul, maka ia tidak menggalakkan kita menghina sesiapa. Tetapi apabila kita tidak menasihati pemimpin-pemimpin kita daripada membuat kenyataan, kononnya kenyataan agama, kononnya kenyataan politik, maka kita akan merasai apa yang dikatakan the result ataupun hasilan daripada tindakan kita semua sendiri. Jadi begitu sajalah, tidak boleh dipersalahkan sekolah vernakular sahaja. Ada banyak lagi aspek-aspek yang perlu kita betulkan, dan sekolah vernakular, saya setuju juga bahawa mereka perlu membuat renungan untuk mungkin memperbanyakkan sedikit bahasa Malaysia dan lebih menghormati bahasa Malaysia di dalam program-program mereka yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.